Selamat petang, salam sejahtera. Najib makin hari makin aku rasa dia makin tertekan. Rupa-rupanya, satu lagi kes Najib yang akan didengar pada 21 September ini ialah tentang kes cukai tertunggak Najib dan anaknya Nazifuddin yang berjumlah lebih daripada 1,7 bilion akan diketahui keputusannya pada 21 September tersebut. Kes cukai tertunggak permohonan Najib Nafizuddin untuk gantung pelaksanaan penghakiman terus didengar 21 September ini. Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 21 September untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib Razak dan anak lelakinya Datuk Nazifuddin untuk mendapatkan perintah menggantung pelaksanaan penghakiman terus yang diperoleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dalam kes cukai tertunggak berjumlah lebih RM1.7 bilion dihadapi mereka sementara menunggu pelupusan rayuan. Peguam Wee Yong Kang berkata ketika dihubungi mengesahkan bahawa tarikh pendengaran itu ditetapkan dalam prosiding pengurusan kes hari ini. Wee mewakili Najib dan Nazifuddin hadir di prosiding itu manakala LHDN diwakili oleh Ainur Mardihaya Ramli. Pada 10 Mei lepas, Najib dan Nazifuddin diberi kebenaran untuk meneruskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonan LHDN memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula lebih RM1.7 bilion cukai tertunggak daripada mereka. Panel 3 hakim terdiri daripada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini dan Datuk Mary Lim Tiam Suan memberi kebenaran kepada Najib serta Nazifuddin untuk merayu berkaitan 9 persoalan undang-undang untuk diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Pada 2020, dua Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan LHDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai sebanyak RM1.69 bilion daripada Najib dan RM37.6 juta daripada Nazifuddin bagi tempoh antara 2011 hingga 2017. Nazifuddin dan Najib gagal dalam rayuan mereka di Mahkamah Rayuan pada September tahun lepas bagi mengenepikan penghakiman terus itu. Jadi persoalannya sekarang ialah yang aku sampai hari ini terfikir-fikir, berapa sebenarnya kekayaan Najib? Berapa sebenarnya pendapatan Najib? Berapa sebenarnya hasil pendapatan Najib daripada tarikh yang disebut sebentar tadi, yaitu bagi tempo 2011 hingga 2017. Ini adalah waktu dia menjadi Perdana Menteri. Karena bagi mereka yang tahu, bagi mereka yang pernah membayar cukai pendapatan bermaksud sebahagian pendapatan kita yang ada dapat di Malaysia dikenakan bayaran ataupun cukai, sebahagian dikembalikan semula kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Maksudnya sebahagian itu sahaja yang Najib perlu bayar, iaitu 1.69 bilion. Hasil keseluruhan Najib itu dari 2011 hingga 2017, itulah yang kita nak tahu. Berapakah jumlahnya? Kerana sebahagian cukainya itu ialah 1.69 bilion. Bayangkan, walaupun 1.69 bilion itu termasuk penalti, termasuk kelewatan membayar dan sebagainya, aku masih memikirkan berapa jumlah sebenarnya uang Najib, pendapatan Najib sepanjang tahun berjumlah daripada 2011 hingga 2017 itu. Kaya kan? Memang sangat banyak. Walau bagaimanapun, tiada satu pun antara kita dapat pastikan berapa sebenarnya pendapatan Najib. Kita hanya boleh meneka berapa pendapatan Najib dan juga Nazifuddin dari 2011 hingga 2017 itu berdasarkan daripada peratus potongan ataupun peratus LHDN yang perlu dibayar itu berjumlah lebih daripada 1.7 bilion itu. Maknanya memang banyak pendapatan Najib diperoleh berdasarkan laporan LHDN ini, berdasarkan tuntutan LHDN ini dari 2011 hingga 2017.
Sama-samalah kita doakan supaya keputusan pada 21 September ini akan memberikan kelegaan sedikit kepada Najib dan Nazifuddin. Walaupun sebelum ini kita sudah pasti dan pernah membaca bahwa ada sudah notis kebankrapan untuk Najib, tetapi ditangguh kerana menunggu keputusan daripada Mahkamah Persekutuan. Kita berharap supaya tekanan kepada Najib tidaklah melampau-lampau. Nanti pula dia kena pula masalah mental pula kalau terlalu memikir sudah betul kan, sebab terlampau banyak kes yang belum selesai. Tambah lagi sekiranya Najib dan Nazifuddin diisytiharkan bankrupt ataupun notis kebankrapan itu sah, sudah boleh dilaksanakan kepada Najib dan juga anaknya Nazifuddin, maknanya semua uang yang Najib miliki atas namanya mungkin akan dibekukan dan tidak boleh dikeluarkan. Bagaimana Najib nak bayar lagi 210 juta denda kes SRC Internasional, campur lagi dengan denda Rosmah Mansur 970 juta. Nak dapat duit dari mana Najib kalau semua duitnya telah dibekukan, semua duitnya tak boleh dikeluarkan lagi. Jadi kalau begitu, kalaulah Najib tak dapat keluarkan duitnya lagi dan tak dapat lagi berbuat apa-apa dengan hartanya, termasuk dibekukan, dilupus, disita dan sebagainya oleh LHDN, Rosmah kalau tak dapat bayar denda 970 juta, beliau terpaksa tambahan meringkuk 10 tahun campur 30 tahun. 970 juta itu bersamaan dengan 30 tahun denda ataupun hukuman penjara di mahkamah sekiranya tak mampu bayar. Persoalan kembali semula sebelum kita berpisah. Berapa sebenarnya kekayaan Najib? Mengikut anggaran Anda berdasarkan kepada tuntutan tertunggak LHDN daripada 2011 hingga 2017 ini yang berjumlah lebih daripada 1,7 bilion. Wow, banyak juga kan? Kalau campur lagi dengan pendapatan ataupun kekayaan Rosmah, berapakah sebenarnya aset, kekayaan, pendapatan Najib sepanjang 2011 hingga 2017? Kita berdoalah supaya kesehatan Najib tetap terpelihara untuk menjalani perbicaraannya demi perbicaraannya yang bersusun yang tak akan habis-habis lagi. Dan aku pikir dia antara banduan yang ada di Malaysia sekarang ini yang bukan tinggal sepenuhnya di penjara tetapi terpaksa keluar masuk penjara ke mahkamah kerana bersilih ganti kesnya daripada 1MDB dan seterusnya. Itu saja perkongsian kita malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.